Tak boleh. Iya. Ni makanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak buka. Ini hari Senin lah. Ada anak-anak ambil SPM lah hari ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga berjaya dunia dan akhirat. Okey, baru-baru ni saya ada posting. Saya berhentikan anak-anak saya sekolah. Dan saya lebih mengutamakan pendidikan akhirat untuk anak-anak saya. Ilmu akhirat. Tapi yang menyedihkan, ramai yang komen. Mereka hanya membaca tetapi tidak faham. Tidak faham posting dia saya tu. Kan? Tambah lagi di IG saya lagilah banyak yang komen menakutkan. Tengok komen-komen dia. Okey, itu pulang kepada diri saya, hak saya. Saya sebagai ibu bapa, ayah, dan kami berpakat, ibu bapa, saya dengan isteri berpakat, ini jalan yang terbaik. Sebab hari ini bukan lagi zaman nak kita kerja, anak nak dapat 3A, 8A, A++, nak berjaya. Tetapi ilmu akhirat masih lagi nipis. Dunia bukan masih muda, bukan, dunia dah semakin tua, takkan tak nampak. Covid ni benda yang luar biasa. Bukan pasal Covid ni, tapi sistem yang datang kepada kita hari ni memang luar biasa. Ramai yang rasa boleh hidup lama. Okey, saya nak bagi kata-kata. Kalaulah dunia ni masih ada lagi dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ataupun 50 tahun. Okey, bagaimana kehidupan agama dalam 50 tahun ni? Ayam. Kita cakaplah berkenaan dengan Dajjal. Ada bila sebut pasal Dajjal orang marah. Ada orang marah tu. Ni cerita Dajjal. Janganlah cerita Dajjal. Kenapa tak boleh? Kenapa kita tak boleh cerita? Tak boleh pula. Mengingati. Katalah 50 tahun lagi Dajjal akan keluar. Adakah suasana agama hari ni mampu menghadapi Dajjal yang datang tu? Ni pun dah datang Dajjal. Sekarang kita hidup pun dalam kehidupan fitnah-fitnah Dajjal. 50 tahun lagi. 50 tahun, 40 tahun lagi. Masa berlalu begitu pantas, laju je. Saya rasa saya hari ni umur 50 tahun pun rasa aku dah 50 tahun. Sekejap ya. Pak dah berdiri. Okey, dalam masa 50 tahun lagi akan datang, bagaimana agama dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan anak-anak kita. Mampukah yang ada sijil, degree, diploma, master tu untuk selamatkan diorang daripada Dajjal? Mampukah? Saya nak ambil satu pengalaman. Ada satu program, bila ditanya, ustaz bertanya kepada pelajar-pelajar lelaki yang berusia 16 tahun, 15 tahun, bagaimana haid datang? Mereka boleh jawab, datang melalui hidung. Itu pun dah nampak sangat agama tak faham. Tak mampu, babe. Tak mampu. Itu pun kita dah nampak lemahnya. Bila ditanya haid datang dari mana? Keluar ke hidung. Itu pun nampak. Bagaimana benda lain? Fardu ain lain-lain. Adakah agama dalam kehidupan kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam keadaan yang sangat-sangat baik? Hari ni pun kita tengok agama dalam kehidupan kita macam mana. Yakin kita dengan agama macam mana? Manusia lebih yakin dengan dunia. Ini tak kalah tak risau. Tak kalah tak ada rasa gentar dalam hati dengan kehidupan yang akan datang. Adakah anak-anak kita mampu? Kalau bukan zaman kita Dajjal keluar, tapi zaman anak-anak kita Dajjal ni keluar, adakah anak-anak kita mampu, terutama anak-anak perempuan kita
Mampukah mereka menghadapi ujian ini? Sebab itulah saya, isteri saya lebih mementingkan soal iman, soal agama dalam kehidupan mereka. Dunia ni, jangan fikir boleh hidup 1000 tahun lagi. Ramai hari ni rasa dunia ni masih muda, masih dara. Ramai. Kita masih lagi terkejar-kejar. Masih terkejar-kejar lagi. Memanglah dunia ni penting, tapi sekadar keperluan, bukan keutamaan. Hari ini meletakkan dunia lebih utama daripada agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu kan? Mampu. Orang alim, kalau kita ni semua orang alim seperti di zaman sahabat dulu, okeylah. Kan? Kalau di zaman tabi'i, okeylah. Ini di zaman 1400 tahun selepas alaihi wasallam. Tengoklah macam mana hari ni. Mampu tak? Kita ibu bapa mampu tak nak didik anak-anak kita dengan agama yang baik? Tepuklah dada, tanya iman ibu bapa. Mampu? Kalau anak kita hari ni umur 10 tahun, lagi berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun usia mereka, ataupun kita pun tak tahu. Bukan kita tahu tarikh dia, kita bukan tahu ujian yang lebih besar akan datang ni macam mana. Ujian dalam kehidupan manusia akan datang, tahu ke? Sebab itulah kita kena buat persediaan agama dalam kehidupan anak-anak kita. Itu yang lebih utama dalam apa saja. Ini kita nak buat persediaan apa? Bila post tu, alah, handphone pun dunia juga. Memanglah, kita bukan nak tolak dunia, kita bukan nak buang dunia. Kita gunakan dunia ni untuk jabatan ke akhirat, jabatan agama. Gunalah untuk agama. Tekankan betul-betul agama dalam kehidupan anak-anak. Dekat sekolah hari ni, model di sekolah pun hari ni tungging terbalik. Mampukah agama dalam kehidupan anak-anak kita jadi the best? Ustaz dan ustazah pun kalau tanya, mampukah? Tanya sendiri. Saya ada kawan-kawan ustazah, kawan-kawan ustaz, diorang pun tak mampu nak didik ratusan anak murid di sekolah dengan agama yang baik. Mereka tak mampu. Sebab mak bapak memberikan 100% tanggungjawab agama kepada cikgu-cikgu, pada ustaz, pada ustazah. Kalau hantar kat sekolah akademi lah. Kita tengok dalam suasana hari ni, adakah agama ni baik? Saya ni tak bagus agama, tetapi kita kena tengok adakah kita ni yang kurang baik dalam agama. Kita nak mewarisi yang kurang baik ni kepada generasi akan datang. Ujian hari ni, tengok COVID ni dah lah. COVID ni apa dia? Bukan virus. COVID ni sistem, mengubah sistem kehidupan. Faham? COVID ni bukan virus. Bukan virus, bukan wabak penyakit. Dia adalah yang mengubah sistem kehidupan dunia. Sikit-sikit, pelan-pelan, sistem kehidupan dunia berubah. Akan datang lagi berubah. Kalau agama dalam kehidupan kita masih so-so, masih suam-suam, sejuk-sejuk, bagaimana kehidupan anak-anak kita? Kita pun tak mampu nak bagi iman pada anak-anak kita. Iman bukan boleh diwarisi, perlu diusahakan, perlu difahamkan. Siapa cakap vaksin tu dajal? Jangan jadi bodoh. Bacalah posting tu. Ada aku tulis ke? Korang yang pandai-pandai, otak bengap, baca tak faham, pandai-pandai korang boleh tulis suka hati komen korang, ikut korang punya fahaman. Baca lah. Dajjal besar tu akan datang.
Dajjal kecil yang dah ada ni, tentera-tentera Dajjal di keliling kita ni. Kan? Kau nak tunggu Dajjal besar datang berdepan mata kau, kan? Face to face, menghadap mata kau, depan-depan macam ni, baru kau nak mengaku. Baru kau nak kelang kabut. Kan? Ini hari, apa yang berlaku? Mengubah sistem kehidupan manusia sedunia. Nampak tak? Virus ni datang untuk apa? Untuk mengubah sistem kehidupan manusia. Kenapa virus ni ada? Kenapa virus ni ada? Kerana nak mengubah sistem kehidupan. Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah jadikan? Kerana nak uji iman-iman umat akhir zaman. Bagaimana iman umat akhir zaman hari ini sebelum dibinasakan, sebelum dihancurkan bumi yang sementara ni, nak uji iman-iman umat Islam. Nak tengok setelah kewafatan Nabi SAW bagaimana iman-iman manusia. Suka hati kita orang lah, kita orang ada hak. Sini. Kehidupan kehidupan anak-anak kita. Pergi mana ni? Abang balik daripada ni. Comelnya. Ni anak-anak saya. Mereka memang dah diberhentikan sekolah. Apa yang saya lebih utamakan kepada mereka adalah agama. Kerana itulah kejayaan. Allah dah bagi tahu dah, dalam agama pasti ada kejayaan. Bawa cara Nabi Muhammad SAW pasti ada kejayaan. Kejayaan bukan kata di ayat. Di dunia lagi Allah bagi kejayaan. Ada orang cakap, kalau aku berhentikan anak sekolah, apa anak aku nak makan? Apa masa depan anak-anak aku, tak kesian ke? Allah yang tentukan lah. Percaya pada qada dan qadar lah. Ini rukun iman pun tak nak percaya. Macam mana? Yakin rezeki. Yakin pada kita yang usaha nak bagi. Kita yang bagi rezeki pada orang. Kita yang nak usaha juga. Kita punya kehendak. Bukan nak usaha untuk menyukakan Allah, dan terima apa saja kehendak Allah SWT dengan baik. Memanglah teruk aku. Aku memang teruk. Sebab apa aku teruk? Sebab nak menyedarkan saudara-saudara Islam aku. Sebab tu Allah bagi aku jadi teruk. Allah bagi aku jadi teruk sebab nak sedarkan. Kalau tidak, korang pun tak meletup-letup otak korang. Memang dakwah kena ganas, babe. Hari ni bukan lagi boleh lembut-lembut. Sistem kehidupan manusia dah berubah. Hari ni tengoklah, sistem kehidupan manusia dah berubah. Nanti divaksinkan. Bila divaksinkan, sistem imuniti badan pun berubah. Ni sistem kehidupan keliling dah berubah. Dalam sistem dalam badan manusia pun akan berubah. Manusia mengubah sistem kehidupan sekeliling, dan dalaman manusia pun manusia nak ubah juga. Kalau kita hari ni tak ambil agama sebagai maksud hidup, akhirat sebagai maksud hidup, bagaimana kehidupan kita dengan anak-anak masa depan? Faham tak? Covid, Allah izinkan untuk mengubah cara kehidupan manusia. Mengizinkan manusia untuk mengubah cara kehidupan manusia. Dan hari ini mengizinkan vaksin. Untuk apa? Nak mengubah pula sistem dalaman manusia daripada segi fikiran, hati manusia. Kalau agama tak kuat, habislah. Hari ni agama tengoklah so-so. Acuh tak acuh je agama. Berapa kerat je. Kita tengok berapa peratus je rakyat Malaysia yang betul-betul bagi usaha pada agama. Berapa peratus je. Saya yang baru belajar ni pun tengok, Allah, sikit sangat umat Islam di Malaysia ni yang bagi sungguh-sungguh bagi fikir pada agama. Meletakkan fikir ni pada akhirat. Tak ada, banyak lagi manusia fikir dunia. Banyak lagi. Berapa peratus je. Kita tengok. Saya takkan nak menidakkan kata-kata ulama'. Ulama' yang kata kita kena buat persediaan iman. Kita kena buat persediaan iman. Ini ulama' yang bagi tahu.
Bukan ulama yang popular tu, bukan ulama-ulama yang yang popular ni. Ni ulama-ulama yang kita jumpa. Abang Zul buat persiapan iman, anak-anak, keluarga, takkan kita tak percaya cakap dia orang. Laptop Allah tinggal kat rumah. Macam tengok dalam rasanya tinggal kot. Alim kau? Alim saya. Kejap lagi lah. Dia orang turun Saya posting ni ajak yang mana tahu daripada fikir dunia boleh fikir akhirat. Kita hari ni di zaman apa ni? Di zaman fitnah. Kita ni di zaman fitnah. Bukan zaman lagi kita duduk zaman Pok Yeye. Kalau kata zaman Pok Yeye dulu okey lah. Kita duduk zaman fitnah. Zaman Pok Yeye dulu, kalau aku cakap macam ni mungkinlah aku gila. Gila sangat aku ni. Kita di zaman fitnah. Zaman mengubah minda-minda manusia ni. Manusia jadi macam ni, berfikir macam ni hari ni. Ni zaman ni. Kita kena ajak manusia hari ni untuk letakkan agama maksud hidup. Bukannya letak ni, masih lagi ada yang rasa masih lagi zaman Pok Yeye. Boleh twist lagi, boleh agogo lagi, rasa muda lagi. Masing-masing ada pilihan untuk meletakkan usaha pada anak-anak. Hari ni belum tentu lagi. Kita tengok hari ni sendirilah. Sijil yang ada pada anak-anak pun belum tentu lagi memberikan kehidupan yang baik. Saya sendiri tak ada sijil, SRP pun tak ada. SRP pun tak ada. Menulis pun tak pandai. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki. Allah macam-macam bentuk Allah bagi rezeki. Percaya padalah kadar orang kadar. Usaha. Yang penting usaha. Jangan jadi pemalas. Kalau ada sijil pun tapi pemalas tak guna juga. Kita hidup ni bukan bergantung kepada sijil 100%, tetapi kepada kemahuan, usaha. Ada orang ada sijil, berapa ramai menganggur. Bukan saya nak menidakkan sekolah-sekolah ni, tu pun bagus, tetapi apa yang lebih penting hari ni untuk anak-anak kita adalah letakkan agama, ilmu akhirat. Inilah masa depan mereka, untuk selamatkan mereka dunia dan akhirat. Kita bukan lagi zaman Pok Yeye, agogo. Kita di zaman fitnah. Zaman yang mengubah minda-minda manusia. Zaman yang mengubah sistem kehidupan manusia hari ini. Makin lama akan berubah, makin lama akan berubah, makin lama akan berubah. Faham Terima kasih semua. Teruskanlah. Yang rasa kehidupan ni masih lagi dara, muda, teruskan. Tetapi kalau rasa kehidupan kita ni dah tak lama dah lagi, kita kena buat persiapan iman. Kita kena perbanyakkan amalan untuk tingkatkan kekuatan iman kita. InsyaAllah kita kembalilah kepada tu. Kita usahalah betul-betul. Bawalah kehidupan agama ni sungguh-sungguh dalam kehidupan kita dan keluarga kita, anak-anak kita. InsyaAllah.